sebelum melahirkan anak, punya risau Sayyidatuna Maryam, risau, takut, resah dia. Apa tuan-tuan paling risau apa? Seorang wanita muda nak melahirkan anak, nak macam mana nak rasa kesakitan, siapa yang sambut bayi, dia seorang saja. Berkata mufassirun, bukan itu yang dirisaukan oleh Sayyidatuna Maryam, bukan itu yang dia risau. Bukan kesakitan melahirkan, bukan siapa yang akan sambut, bukan macam mana dia nak besarkan anak. Tuan-tuan, nak membesarkan anak, nak pelihara anak, satu benda yang susah. Bayi, benda yang susah. Kalau dia sakit, kalau kita tak tahu, bayi. Tapi Sayyidatuna Maryam dia bukan risau yang tu. Yang dia risaukan ialah keturunan dia, keturunan yang mulia. Datuk dia orang yang mulia, nenek dia orang yang mulia, ibu dia orang yang mulia, ayah dia orang yang mulia. Tiba-tiba dia mengandung dan melahirkan tanpa suami. Buat pertama kali di dalam alam ini, dan itu juga yang terakhir. Tak ada dah tuan-tuan, semenjak Nabi Adam diciptakan sampai kiamat, yang melahirkan tanpa suami seorang tu saja. Kalau tuan-tuan kata Hawa ada suami, Nabi Adam AS. Yang melahirkan tanpa suami itu saja seorang. Apa yang dia nak jawab? Takkan bila orang tanya, ni mana suami kamu? Memang saya macam ni, saya Allah Ta'ala takdirkan, saya lahirkan tanpa suami. Siapa yang 1 bilion dalam alam tu yang akan percaya dengan percakapan dia? Tuan-tuan, siapa dia yang akan percaya? Macam hari ni 7 bilion. Seandainya Maryam hidup pada zaman ini, siapa yang akan percaya dengan perkataan dia tu? Allah takdirkan aku melahirkan tanpa suami. Tak ada orang boleh terima, tuan. Kecuali keluarga terdekat. Maryam ni bukan datuk, nenek, mak, ayah dia, bapa saudara. Kesemuanya orang soleh. Tuan-tuan tengok dalam Quran, Nabi Zakaria itu juga saudara Maryam, dan juga Yahya, kan, Yahya sepupu Nabi Isa pun rasul. Tu semua keluarga depa, tuan-tuan. Dalam Quran Allah sebut ya ukhta Harun, maka na abuki, ya ukhta Harun, wahai ukhut Harun, saudari perempuan kepada Harun. Harun yang Allah sebut tu bukan Nabi Harun, tetapi adalah orang saleh yang merupakan saudara Maryam, juga orang saleh, sehingga Allah sebut nama dia di dalam Al-Quran, Harun itu. Tuan-tuan buka Quran selepas ni, cerita Sayyidatuna Maryam, ya ukhta Harun. Harun tu bukan Nabi Harun, tapi orang soleh. Semua Bani Israel kenal dengan keluarga Maryam, keluarga yang baik, keluarga yang soleh. Bila Sayyidatuna Maryam bawa kandungan dia, Allah ilhamkan kepada beliau untuk tidak bercakap dan tunjukkan kepada anak bayi yang dia bawa tu untuk bercakap. Dia tak payah cakap, tunjuk kepada bayi tersebut, iaitulah Nabi Isa ibn Maryam. Maka bila dah sampai dekat orang kampung apa semua, sampai kat orang kampung, tengok dia pun pegang. Orang kampung pun tanya, wahai Maryam, ini anak siapa? Anak saya. Wahai Maryam, ibu kamu orang baik? Tuan-tuan, dia tak tanyalah. Orang ramai biasa Dah seorang datang, 2 orang, 3 orang datang, wahai Maryam, anak siapa? Anak saya. Wahai Maryam, keturunan kamu keturunan yang elok. Datang lagi yang lain, wahai Maryam, tak ada seorang pun di kalangan keturunan kamu yang berzina. Terus lemparkan tuduhan waktu tu. Bani Israel terus lemparkan tuduhan. Sayyidatuna Maryam diam, dia tak jawab. Orang datang semua, dia tak jawab, dia diam saja. Dan akhirnya ditunjukkan kepada Nabi Isa, ditunjukkan kepada Nabi Isa. Lalu berkata orang ramai, takkan kami nak bercakap dengan bayi yang baru dilahirkan? Nabi Sayyidatuna Maryam tak jawab. Kemudian Isa pun bercakap ketika itu,
Tuan-tuan boleh tengok dalam Quran, Nabi Isa bercakap, inni Abdullah, sesungguhnya aku ialah hamba Allah. Tangan dia macam tu, bayi tu, tangan dia naik macam ni, tuan-tuan. Jari ni dia ada rahsia, tuan-tuan. Apa rahsia dia yang kita angkat waktu tasyahud? Ni dia ada rahsia dia. Tapi tak ada hadis lah apa rahsia dia itu. Yang tu tak ada hadis. Yang tu belajar tajuk lain kan? Yang tu dia ada rahsia dia. Para mufassir, sebahagian ulama tafsir sebut ketika Sayyidatuna Isa bercakap ketika bayi itu, inni Abdullah, aku ialah hamba Allah, sambil mengangkatkan tangannya di atas daripada bahu tu, dan keadaan bukan dia berdiri lah tuan, lampau sangat tu, diri berjalan pula kan, dalam keadaan berbaring itulah. Kat tangan, sesungguhnya aku ialah hamba Allah, ataniyal kitab, Allah menurunkan kepada aku kitab. Sebahagian ulama tafsir sebut kitab itu ialah Injil, memang kita Injil lah, dan dibacakan oleh Sayyiduna Isa daripada dalam perut ibunya lagi. Dalam perut dah baca, ibu dia dengar, Maryam sudah dengar bacaan itu. Tapi yang tu bukan sanad yang sahih lah. Yang ni betul, yang ni yang Quran punya, iaitu dia bayi yang bernama Isa itu melihat orang ramai, aku adalah hamba Allah, Allah Ta'ala telah memberikan kitab kepadaku, wa ja'alani nabiyyah, dan menjadikan aku seorang nabi. Tuan-tuan, bila dia bercakap inni Abdullah, aku hamba Allah, Allah pilih aku menjadi nabi, ayat itu membersihkan ibu dia Maryam alaihassalam. Bersih Sayyidatuna Maryam, maksudnya bukan berzina. Memang anak itu daripada kandungan Maryam yang halal, tapi penuh dengan keberkatan. Wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Tuan-tuan, ni ayat Quran ni. Allah telah menjadikan aku nabi, Allah telah menjadikan aku ini berkat di mana sahaja aku berada. Wa awsani bis salati waz zakah, Allah telah berpesan kepada aku untuk tidak meninggalkan salat dan zakat. Tuan-tuan tengok apa yang dia sebut. Tidak meninggalkan apa? Tidak meninggalkan salat dan zakat. Wa barran bi madum tu hayya, selama mana aku hidup. Wa barran bi walidati. Nabi Isa pun tengok ibu dia. Ni sebelum nak sebut ayat ni, dia pun tengok ibu dia. Dia pun sebut wa barran bi walidati, Allah berpesan untuk aku taat dan patuh dengan ibuku. Walidah tu ibu, walid ayah. Kenapa dia tak sebut wali walidayya, ibu dan ayah? Sebab dia tiada, sebab Nabi Isa tak ada ayah. Sebab tu perkataan Nabi Isa ketika itu, Allah berpesan wa barran bi walidati, dia tengok mak dia, dia sebut dan Allah berpesan untuk aku mentaati ibu aku. Seronok ada ibu dia. Allahu akbar. Tuan-tuan jangan faham ayat ni maksudnya kena taat mak saja, bukan. Yang ni sebab Nabi Isa hanya ada ibu. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, Allah tidak menjadikan aku keras dan terhina, tidak. Wassalamu alayya yawma wulidtu, kesejahteraanlah ke atas aku hari aku dilahirkan. Wa yawma amutu, hari aku dimatikan. Wa yawma ub'atsu hayya, dan kesejahteraanlah ke atas aku hari aku dibangkitkan di mahsyar. Tuan-tuan, baru bayi sudah bercakap tentang salat dan zakat. Baru bayi sudah pun menyebutkan di hadapan orang ramai, dia dilantik oleh Allah menjadi Nabi. Subhanallah. Dan Rasul itu belum lagi wafat. Maka bergembiralah umat Nabi Muhammad yang masih hidup ni sampai malam ni. Bergembiralah umat Nabi Muhammad yang masih hidup pada malam ini, kerana Isa yang mulia itu akan turun satu hari nanti, wallahu a'lam, dan beliau belum turun lagi. Akan turun, kita akan tengok dia. Tuan-tuan, dia bukan roh, bukan bayang-bayang tuan. Nabi Isa turun nanti bukan bayang-bayang. Pegang dia tak kena,
pegang boleh bersalam, bahkan dia akan punya isteri nanti di kalangan manusia ni. Memang dia pun manusia juga. Dia akan punya isteri, dia bahkan akan punya anak-anak. Allahu Akbar. Tuan-tuan akan lihat seorang Rasul berjalan, seorang Rasul bagaimana dia makan, seorang Rasul bagaimana dia salat, seorang Rasul bagaimana dia ketawa, seorang Rasul bagaimana dia membesarkan anak. Dan Rasul itu adalah ulul azmi, bukan Nabi biasa. Bahkan di mahsyar, waktu semua Nabi lain menyebut dosa, kesemua Rasul lain menyebutkan kesalahan. Nabi Ibrahim sebut kesalahan, Nabi Nuh sebut kesalahan, Nabi Musa sebut kesalahan, Nabi Isa lam yadhkur zamban, dia tak sebutkan apa-apa dosa yang dia pernah lakukan. Masya Allah. Ini Nabi Isa ni. Satu riwayat yang bagi tahu di mahsyar nanti, yang datang berjumpa dengan Rasulullah, yang bercakap secara khusus kepada Rasulullah, untuk Rasulullah mohon dengan Allah syafaat, beliau adalah Isa ibn Maryam. Yang berani bercakap ketika itu. Semua Rasul lain tunduk, tak cakap, diam. Satu-satunya Rasul yang berani bercakap waktu itu Isa ibn Maryam. Dia pergi kepada Nabi Muhammad. Ni ada satu riwayat, dia yang bercakap, wahai Muhammad, sesungguhnya umat telah tunggu begitu lama, para Rasul dan Nabi juga tunggu begitu lama, pohonlah kepada Tuhanmu wahai Muhammad, kata Isa bin Maryam.